Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya Dr. Marliana akan membentangkan CME CPG yang bertajuk colorectal cancer. Ini isi kandungan presentation saya. So, kalau mengikut statistik 13.5%, kanser colorectal adalah kanser kedua tertinggi di Malaysia selepas breast cancer, manakala ketiga tertinggi di Asia selepas kanser paru-paru dan juga kanser payudara 48.4%, dan 83.4% pesakit kanser colorectal didiagnos pada usia 50 tahun. Di Malaysia, inilah tadi statistik 13.5% tadi, kanser colorectal berada di tempat yang kedua selepas breast cancer. Manakala pada statistik Januari hingga Disember 2019, dalam negeri Perak, kanser colorectal berada di tempat kedua juga selepas kanser payudara. Kalau nak dibandingkan lelaki dan wanita, kaum lelaki dapat 16.9% peratusan yang mendapat kanser colorectal berbanding wanita 10.7% saja, dan trend ini adalah meningkat setiap tahun bagi kedua-duanya. Untuk perbandingan kaum di Malaysia, kaum Cina adalah yang tertinggi mendapat kanser colorectal dibandingkan dengan kaum Melayu dan juga India. So, apakah faktor risiko untuk mendapat kanser colorectal? So, kita bahagikan kepada dua, iaitu yang pertama non-modifiable risk factors dan yang kedua modifiable risk factors. Kita tengok yang non-modifiable adalah kalau pesakit itu sendiri ada history sejarah polips. Yang kedua, dengan peningkatan umur, di mana pesakit dengan umur 50 tahun ke atas berisiko tinggi untuk mendapat kanser colorectal, dan pesakit-pesakit yang ada sejarah radang pada usus seperti Crohn disease dan ulcerative colitis. Pesakit-pesakit yang ada sejarah genetic syndrome seperti FAP ataupun HNPCC, dan sejarah keluarga dengan kanser colorectal, di mana yang ini faktor risiko ini adalah tidak boleh diubah. Bagi modifiable, iaitu yang risiko yang boleh diubah seperti low fiber dan high fiber diet, penggunaan alkohol, obesity, kalau ikut definisi untuk Asia Pasifik, BMI lebih daripada 25 lah. Kalau untuk WHO, BMI lebih 30. Pesakit-pesakit yang merokok dan juga sedentary lifestyle, di mana faktor risiko ini boleh diubah. Colorectal cancer defined as abnormal cell growth, iaitu cancer affecting cecum. Di bahagian ini, colon, kita ada 3 bahagian, iaitu ascending colon, transverse colon dan juga descending colon, dan yang ke bawah ini adalah bahagian rectum. Apa-apa abnormal cell growth dekat bahagian colon ini boleh menyebabkan kanser colorectal. 50% adalah detected pada stage yang lewat lah, iaitu stage 3 dan 4. Kalau dia boleh detect pada peringkat yang awal, ini adalah preventable and treatable. Apa itu polip? Polip adalah benign growth over colorectal tissue. It can be detected and removed during procedure colonoscopy. So most colorectal cancer arise from adenomatous polyps that progress from small to large polyps and later to cancer. So ini contoh gambar rajah lah keadaan polip, abnormal cell growth, tapi dia adalah benign, yang boleh di remove semasa prosedur colonoscopy.
So, apa sign and symptoms untuk colorectal cancer? So, most common presenting symptoms adalah altered bowel habit lah, iaitu 41.7%. Altered bowel habit ni bermaksud pesakit itu mengalami perubahan buang air besarnya lah, sama ada selalu jerit dan kadang-kadang boleh sembelit, constipation, altered sama di antara diarrhea dan juga constipation. Yang kedua adalah blood in the stool. So ini sama ada dia ada per-rectal bleeding yang sangat banyak ataupun yang minimal. Yang ketiga adalah abdominal pain lah, ataupun abdominal discomfort, 31.5%. Yang seterusnya adalah weight loss, kekurangan berat badan yang ketara. Seterusnya adalah anemia, kurang darah merah, dan yang seterusnya adalah intestinal obstruction, 9.3%. So, tanda dan gejala kanser kolorektal yang lain adalah yang tadi. Yang pertama dah perubahan dalam tabiat pembuangan air besar, sama ada berlaku cerit-berit yang berterusan ataupun tiba-tiba ada sembelit, berubah antara dua tersebut. Rektum yang berdarah, per-rectal bleeding tadi. Darah dalam najis, so bila dia buang air besar tu boleh nampak lah, mungkin najis tu ada sedikit darah. Najis lebih kecil berbanding biasa. Rasa ingin membuang air besar yang berlarutan selepas membuang air besar, ataupun dalam medical termnya adalah tenesmus. Ketidakselesaan perut, abdominal discomfort. Rasa lemah atau letih disebabkan oleh per-rectal bleeding yang banyak, boleh menyebabkan anemia dan hilang selera makan. Loss of appetite dan seterusnya boleh menyebabkan loss of weight. So, screening and surveillance. So, the US Preventive Task Force recommends screening for CRC to start at the age of 50 years and continues until age of 75. So, kita kena buat saringan pada golongan yang berusia 50 tahun hingga 75 tahun. Adult age 76 to 85 years should be individualized, taking into account the patient overall health and prior screening history. So, screening interval for colorectal cancer in average risk population. So, ada 4 screening method. Untuk fecal occult blood test, kita buat biasanya yearly lah, setiap tahun. Stool DNA test 3 yearly. CT colonography 5 yearly. Dan colonoscopy 10 yearly. So, fecal test di mana yang kita buat di klinik sekarang lah, apa yang kita ada di klinik. So, ia adalah satu test yang tidak invasif dan dapat detect pre-cancerous lesion and colorectal cancer in early stages, dan boleh bila kita screen awal, so boleh mengurangkan kadar mortality kepada pesakit. So, test ni biasanya kita akan biasa di klinik. Bila pesakit datang, biasa kita akan saring lah. Kita ada checklist kan, ada saringan kolorektal. Kita ada tanya soalan kan, apa umur berapa kan, dan ada tanda-tanda untuk kanser kolorektal lah. Dan jika menepati kriteria, kita akan proceed dengan, kita akan mintalah request untuk buat IOF-OBT test ya. So, pesakit perlu ambil botol spesimen tersebutlah di makmal dan boleh bawa pulang lah selepas buang air besar dan dapatkan sampel najis, dan boleh hantar semula ke makmal klinik masing-masing ya. Okey, dan bila juru teknologi makmal dapat sampel najis tersebut, mereka akan melakukan ujian menggunakan IOF-OBT test kit itulah. Okey, menggunakan reagen, dan prosedur tersebut hanya 5 minit sajalah untuk mendapatkan keputusan. Okey. So, apabila keputusan IOF-OBT dah keluar, sama ada negatif ataupun positif, so kita akan teruskan dengan langkah yang seterusnya lah. So, kalau negatif, biasanya kita akan repeat semula saringan setiap tahun dan juga advice untuk healthy lifestyle.
Kalau keputusan IFOBT tersebut adalah positif, so MO akan rujuk ke SOPD lah untuk menjalankan prosedur kolonoskopi. So ini adalah algoritma A, carta ahli saringan dan pengesanan awal kanser kolorektal. So apabila pesakit datang, pra-counselling klien serta kena pasti kewujudan tanda dan gejala kanser kolorektal. Jika tiada tanda ataupun gejala, kita akan buatlah risiko stratification bagi family history lah, sejarah keluarga. So dia terbahagi kepada 3 kategori. 1 untuk risiko separa sederhana, average risk. Yang kategori kedua risiko sederhana iaitu moderate risk, dan kategori ketiga adalah risiko tinggi lah, high risk. So jika keputusan IFOBT negatif, kita akan ulanglah setahun sekali, dan jika positif kita akan rujuk untuk kolonoskopi. Bagi pesakit dengan risiko sederhana dan juga risiko tinggi, kita akan terus rujuk untuk kolonoskopi tanpa perlu melakukan ujian IFOBT. Dan untuk pesakit yang datang ke klinik dengan tanda dan gejala kanser kolorektal, kita akan terus rujuk kepada hospital lah untuk kolonoskopi. So inilah apa yang kita laksanakan di klinik kesihatan. Semua kes IFOBT positif mesti dirujuk untuk kolonoskopi perlu capai 100%. Sekurang-kurangnya 80% kes IFOBT positif yang dirujuk ke hospital hadir menjalani kolonoskopi. Sasaran sekurang-kurangnya 3 klien per MO di klinik kesihatan setiap bulan. Semua klien yang bergejala dirujuk ke hospital untuk pemeriksaan lanjut 100%, dan semua klien yang berisiko tinggi dan berisiko sederhana dirujuk ke hospital untuk pemeriksaan lanjut dan kolonoskopi lah. So ini adalah buku daftar untuk program saringan kanser kolorektal di Jabatan Kesihatan Negeri Perak. So ini biasanya in-charge tim pasukan kanser kolorektal klinik masing-masing lah yang akan menjalankan pendaftaran dan saringan lah. So seterusnya untuk risk stratification, kita tengok untuk kategori 1. Okey, sama jugalah kita terangkan tadi untuk pesakit-pesakit yang tidak mempunyai sejarah keluarga yang menghidap kanser kolorektal, dan pesakit ini berumur lebih 50 tahun. So apa yang kita perlu buat adalah melakukan ujian IFOBT. So untuk kategori yang kedua, risiko sederhana, dan juga kategori 3 risiko tinggi, rujukan untuk buat kolonoskopi lah. So apa itu risiko sederhana? Sejarah keluarga disahkan mengidap kanser kolorektal, sama ada lebih daripada seorang ahli keluarga yang terdekat lah, first degree relative, ataupun satu first degree relative dan lebih daripada satu second degree relative, ataupun lebih daripada 3 anggota keluarga yang menghidap kanser kolorektal dan salah satu mestilah ahli keluarga terdekat, first degree relative lah. So untuk risiko sederhana ni kita akan rujuk ke hospital. So untuk kategori yang ketiga, di mana sejarah pesakit sendiri ada pernah menghidap kanser kolorektal ataupun polip, ataupun masalah penyakit radang usus seperti Crohn disease atau ulcerative colitis, ataupun sejarah keluarga disahkan menghidap kanser kolorektal pada umur kurang 50 tahun, atau sejarah sendiri atau sejarah keluarga mengalami penyakit keturunan sindrom kanser kolorektal seperti familial adenomatous polyps, Lynch syndrome, Peutz-Jeghers syndrome, juvenile polyposis dan multi-association polyposis MAP. So apabila kita dah kenal pasti individu punya tanda ataupun gejala, dan kita talikan dengan sejarah klinikal dan juga pemeriksaan fizikal dan ujian makmal, dan kita dah dapat keputusan IFOBT, dan kita perlulah rujuk untuk kolonoskopi dalam masa 2 minggu.
So apa yang kita perlu buat kalau pesakit enggan untuk rujukan ke hospital? So biasanya apabila enggan dirujuk, kita akan jumpa semula pesakit untuk kaunseling bersama pegawai perubatan. Jika masih enggan, kita akan rujuk ke FMS, dan jika masih enggan, kita akan rujuk pada algoritma C lah. Okey, kita akan bagi TCA FMS setiap 6 bulan bagi saringan ulangan FOBT semula. Okey, dan jika masih positif, kita akan rujuk ke SOPD ya. Jika masih juga enggan dirujuk selepas 6 bulan, kita akan cuba rujuk untuk visiting surgeon di hospital terdekat, kaunseling pesakit bersama ahli keluarga, dan ulangan saringan setiap tahun lah. Okay. So ini adalah dia punya summary lah. Okay. So untuk kategori 2, biasanya kita akan menjalankan ujian kolonoskopi pada umur 40 tahun ataupun 10 tahun younger dan affected relative lah, whichever is younger. So jika keputusan kolonoskopi adalah normal, pesakit akan ulang semula ujian kolonoskopi setiap 3 hingga 5 tahun. Okay. So untuk first degree relative dengan colorectal cancer diagnosis selepas umur 60 tahun, biasanya kita akan buat kolonoskopi selepas umur 40 tahun. Jika normal, kita akan repeat semula selepas 10 tahun. Okey, untuk kategori 3 pun sama, kita akan buat kolonoskopi pada umur 40 tahun ataupun 10 tahun lebih awal dan affected relative lah daripada sejarah keluarga tadi. Jika normal, kita akan repeat semula 3 hingga 5 tahun. So untuk management, general management, biasanya kita akan rujuk kepada SOPD untuk surgical resection of the cancer, dan juga kemoterapi dan radioterapi, dan follow up dan surveillance ni pun di SOPD lah. So March adalah bulan kesedaran kanser kolorektal usus besar. So banyak program lah akan dijalankan setiap tahun. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.